ke atas kita nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung pengajian kitab kita, iaitu Fiqh Al-Harakah. Last kali kat mana ya? Kat mana? Muka surat 41. 41. Oh. Perenggan setelah beberapa lama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, setelah beberapa lama bersama-sama keluarga Halimatus Sa'diyah, berlakulah satu peristiwa yang menakutkan mereka ketika Nabi bersama-sama dengan saudara-saudara susunya berada di belakang rumah. Tiba-tiba baginda didatangi oleh dua malaikat lalu memegang Nabi. Kedua-dua malaikat tersebut menelentangkan Nabi SAW dan membelah dadanya. Kemudian dikeluarkan hati Nabi untuk dibersihkan. Berlarilah saudara susunya memberitahu kedua ibu bapanya di rumah. Maka berlari-lari kedua orang tua itu untuk menyelamatkan Nabi. Tetapi ketika mereka sampai, segala-galanya telah selesai. Mereka mendapati muka Nabi pucat dan kedua-duanya memeluk Nabi SAW. Baik. Ini berkenaan dengan sambungan daripada bab dari kelahiran hingga kenabian dan kerasulan. Cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula daripada lahirnya Nabi sehingga dilantik menjadi Nabi. Ini sampai dah dekat bahagian bab Nabi bersama dengan ibu susu Nabi, iaitu Halimatus Sa'diyah, ibu susu Nabi. Jadi baik, setelah beberapa lama, maknanya Nabi berada di rumah Halimatus Sa'diyah. Sebelum ni kita dah cerita dah tentang bagaimana Halimatus Sa'diyah mengambil baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa lama bersama-sama keluarga Halimatus Sa'diyah, berlakulah satu peristiwa di mana yang peristiwa itu menakutkan mereka. Mereka tu siapa? Mereka tu keluarga Halimatus Sa'diyah. Kenapa menakutkan mereka? Yakni ada satu peristiwa, satu hari ketika Nabi bersama-sama dengan saudara-saudara susunya. Saudara-saudara ni maksudnya adik-beradik. Adik-beradik susu dia. Siapa adik-beradik susu Nabi? Iaitu anak-anak Halimatus Sa'diyah. Jadi bila Nabi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, maka anak Halimatus Sa'diyah menjadi saudara susuan, adik-beradik susuan. Begitulah. Kalau kita ni dulu pernah disusukan oleh seseorang, dengan syarat dia lah 5 kali susuan, dan susuan itu
adalah makanan yang mengenyangkan dia, maka adik-beradik keluarga tu jadi adik-beradik kita tak? Adik-beradik susu nama dia, adik-beradik susuan. Dan macam mana hukum? Hukum dia sama macam adik-beradik biasa. Tak boleh nikah, tak boleh itu. Cuma beza kat satu tempat je beza dia. Beza dia tak turun harta pusaka. Anak susuan ni tak turun harta pusaka. Maknanya ayah susu, mak susu, harta pusaka dia tak turun kepada anak susu. Turun ke anak kandung. Tapi dari segi hukum lain sama macam hukum anak sendiri. Jadi anak susuan macam anak dia sendiri. Guru saya nak bagi mudah faham, dia kata buang perkataan susu. Sama hukum dia. Macam anak kita sendiri, mak kalau mak susu, mak sendiri, ayah sendiri, adik-beradik, adik-beradik sendiri. Tapi dalam kelompok tu je. Luar daripada kelompok tu tak masuk dah. Maksudnya ibu saudara susuan tak ada. Tu dah jadi hukum lain. Kan? Sampai ke makcik, mak menakan apa semua tak kena. Dia dalam keluarga tu saja. Dan ke atas dan ke bawah. Baik. Kat mana tadi? Jadi dan satu lagi juga kita nak kongsikan sebab cerita pasal susuan ni. Orang perempuan, seorang isteri, dia tak boleh suka-suka memberi susu kepada mana-mana budak. Tak boleh suka-suka nak bagi. Sebab apa? Sebab dari segi hukum fiqh, susu isteri tu, susu perempuan tu milik suami dia. Susu perempuan milik suami. Maksud milik suami kena atas izin. Kalau orang perempuan tu nak menyusukan mana-mana budak, dia kena minta izin atas suami dia dulu. Bang, saya nak susukan budak ni, boleh tak? Suami dia bagi, baru boleh. Suami tak bagi, tak boleh. Sebab milik suami. Sebab isteri tu sendiri pun dah menjadi milik suami. Lepas tu ada akad nikah apa semua tu. Okay? Jadi bukan boleh main sukati je. Ni kadang-kadang akhir zaman ni, sebabkan atas kekurangan ilmu, jahil, akhirnya orang perempuan buat ikut suka dia je. Jadi kena kita orang lelaki kena ajar, kena pesan. Sama macam masalah puasa sunat. Puasa sunat, kalau puasa wajib tu lain. Tapi ni puasa sunat. Puasa sunat orang perempuan wajib minta izin suami dulu. Contoh esok, bila esok Isnin ke esok Khamis ke, dia nak amal puasa Isnin Khamis, dia kena minta izin. Bang, esok Isnin, saya nak puasa Isnin, puasa sunat Isnin. Boleh tak? Suami bagi baru boleh. Suami tak bagi tak boleh. Sebab apa? Sebab boleh jadi suami berkehendak ke atas dia. Jadi kalau suami berkehendak, dia pun jawab, saya puasa lah hari ni. Awak ni buang tebiat ni kata. Bukan buang tebiat, itu hak suami. Suami nak, itu hak dia. Kan? Jadi kalau dia nak, kena. Jadi sebab tu kena minta izin. Tu panjang cerita buat tanggungjawab isteri. Bukan hanya keluar rumah. Ni tak payah kata nak tanya puasa, keluar rumah pun tak tanya suami. Lagi dahsyat. Ni yang banyak berlaku di akhir zaman. Baik. Jadi setelah Nabi kita bersama dengan keluarga Halimatus Sa'diyah, setelah beberapa lama. Beberapa lama ni kenapa Tuan Guru tak sebut secara spesifik? Kerana berlaku khilaf. Berlaku khilaf tentang berapa lama Nabi duduk dengan Halimatus Sa'diyah tu sendiri. Baik. Kemudian berlaku satu peristiwa yang menakutkan mereka ini dengan maksud mereka ni keluarga Halimatus Sa'diyah. Ketika Nabi bersama-sama dengan saudara-saudara susunya, yakni anak-anak Halimatus Sa'diyah, berada di belakang rumah. Maksud berada di belakang rumah ni maknanya di pekarangan rumah tu dia sedang bermain-main. Biasalah budak-budak. Nabi ketika ni masih lagi budak. Tiba-tiba baginda didatangi oleh dua malaikat. Dua malaikat. Satu namanya malaikat Jibril, satu lagi namanya malaikat Mikail. Satu riwayat. Jadi dua malaikat datang kepada baginda Nabi SAW. Jadi datang dalam rupa macam mana? Dan kalau rupa malaikat betul, tak lari habis budak-budak. Jadi bukan dengan rupa yang asli, tetapi dalam rupa seperti manusia. Jadi perbahasan juga di kalangan ulama, kalau malaikat Jibril menyerupai rupa manusia, bagaimana rupa dia? Maka
Sebahagian pandangan daripada ulama menyebut bahawa rupa malaikat Jibril apabila menyerupai seperti rupa manusia, iaitu seperti menyerupai seorang lelaki yang berjanggut putih, berserban putih dan berjubah putih. Sebab tu kita digalakkan berpakaian putih lagi-lagi pada Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu sekalian hari, iaitulah hari Jumaat. Esok pakai putih, kan? Pakai jubah putih, serban putih, janggut pun putih. Habis janggut memang dah putih dah. Kalau yang hitam tak payah putih, kan? Tu pakai putih, kan? Malaikat suka. Tu pakaian malaikat. Saya dulu pergi ke Yaman, Tarim, kan? Hadramaut di Yaman. Bila hari Jumaat, kawan saya pergi ziarah je. Kawan saya mengaji situ kat 8 tahun. Lama dia mengaji situ. Jadi dia cerita kat saya, okey, sekejap lagi kita semayang Jumaat, kita pergi semayang kat satu masjid ni. Masjid ni boleh kata ramai para habaib. Para habaib ni maksudnya cicit-cicit Rasulullah ramai kat masjid tu. Cicit Rasulullah ramai situ. Kita pergi semayang masjid tu, kata. Sebab masjid di Tanah Arab ni dekat-dekat. Masjid, depan sikit masjid, depan sikit masjid. Kita kalau yang dekat-dekat ni surau, masjid jauh-jauh. Kan, masjid satu kawasan baru satu masjid. Sana depan sikit masjid, depan sikit masjid. Sebab di sana dia tak ada nama surau. Surau ni kita, tempat kita panggil surau. Sana kecil ke tak kisahlah, walaupun saiz dia kecil je masjid. Saya dia pergi masjid kat sana lebih kecil daripada saiz surau ni. Kecil je, besar ni je. Tiang ni sampai sini. Sebelah sana tak ada, sebelah sana pun tak ada. Tapi namanya masjid. Jadi masjid bukan kira saiz. Masjid ni atas niat wakaf. Kalau orang tu niat wakaf masjid, maka jadi masjid lah dia. Bukan atas sebab dia besar baru jadi masjid. Kalau dia kecil tak boleh masjid. Tak, bukan pasal saiz, tapi pasal niat wakaf. Kalau dia wakaf masjid, masjid. Dan niat wakaf masjid, kekal masjid sampai kiamat. Tak boleh turun martabat, tak boleh. Daripada masjid nak turun jadi surau, tak boleh. Surau naik masjid boleh. Dulu surau, lepas tu lah ni dah naik taraf jadi masjid. Boleh. Tapi masjid nak turun taraf jadi surau, tak boleh, hukumnya haram. Masjid kekal masjid sampai kiamat. Walaupun kita nak runtuhkan bangunan dia ke apa ke, kekal dia tetap masjid. Makna tapak tu tetap tapak masjid. Sampai bahas dalam kitab Sabilal Muhtadin, kalau satu tempat tu masjid katalah kena bom, ada tentera musuh serang, runtuh bangunan masjid tu. Lepas tu dibiar lama sampai naik usang, naik semak. Maka semak kat kawasan tu tetap dikira masjid, tapak masjid. Maka kalau masuk mesti ikut adab-adab masjid dan boleh solat sunat tahiyatul masjid di situ. Sebab apa? Sebab tapak masjid kekal sampai kiamat. Gitu. Itu sikitlah cerita berkenaan dengan hukum, kita selit-selit sikit. Baik. Jadi main-main Nabi dengan saudara susunya. Datang main kat belakang rumah, tiba-tiba datang malaikat. Malaikat Jibril datang dalam rupa seperti manusia. Tak habis lagi cerita Yaman tadi, kan. Jadi kawan saya kata nak bawa pergi ke masjid, yang masjid tu ramai cicit Rasulullah. Tapi dia pesan, dia kata, ustaz, nanti ustaz jangan pakai baju warna lain, dia kata. Ustaz mesti pakai baju putih. Tak kira lah baju apa pun, jubah ke apa ke, janji putih, dia kata. Saya kata, baiklah, tak apa, kita bawa jubah putih masa tu. Pakai jubah putih. Ingatkan sebab apa? Rupanya bila saya masuk masjid tu, memang semua orang pakai putih. Tak ada seorang pun pakai baju selain daripada warna putih. Hatta orang awam. Bukan ulama, orang awam pun pakai putih. Dia pakai t-shirt tapi putih. Memang dah jadi satu amalan kat sana, pakai putih bila hari Jumaat. Memang tak sampai tahap wajib, tapi itu anjuran Nabi. Galakan daripada Nabi, hukumnya sunat. Takkan kita tak nak pahala sunat. Pahala yang sangat senang. Nak pahala semayang sunat, kena semayang dulu. Nak tahajud, kan, bangkit tengah malam. Nak pahala puasa sunat, kena puasa, berlapar, makan, minum. Ini pahala sebab pakai baju. Benda paling mudah, takkan tak boleh nak buat. Kena. Tu kata Syekh Nuruddin dalam kitabnya La Tahkiran. Jangan kamu memandang remeh satu-satu amalan. Kadang-kadang amalan tu nampak ringan, nampak mudah, tapi Allah nak beri ganjaran sangat besar. Jadi rugi sangat kalau kita tak bersungguh-sungguh untuk nak dapat ganjaran macam tu, kan? Pakai putih je. Pakai putih di hari Jumaat. Lagi-lagi pada waktunya semayang Jumaat.
Gitu. Masuk-masuk tengok semua pakai putih. Berkemutih semua. Baru saya terfikir, kalau tadilah pakai baju warna lain, rasa masuk-masuk semua orang pakat duk tengok apa. Tengok pelik kata ni, datang dari mana orang ni kata. Kan? Satu. Satu. Pakai putih lah. Nah. Esok Jumaat. Baik. Apa tadi? Malaikat Jibril tadi datang. 2 malaikat. Lalu malaikat buat apa? Memegang Nabi. Seorang angkat Nabi, dukung Nabi. Ada setengah riwayat seperti mana disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj, ditelangkupkan Nabi macam ni, kaki dan badan kepala Nabi kat belakang ni, angkut macam ni, bawa letak atas batu. Dikatakan yang bawa tu malaikat Jibril lah yang angkat Nabi. Jadi memegang Nabi, kedua-dua malaikat tersebut melentangkan, melentang maknanya melentangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa dibuatnya? Membelah dadanya. Kan, membelah dada. Saya ada pernah dengar dulu ceramah daripada Tuan Guru Harun Din. Dia kaitkan hadis, ilmu agama dengan ilmu sains. Jadi orang tanya, kalau orang petikai lah, kan, macam mana malaikat membelah dada Nabi? Bukan pakai gunting, bukan pakai apa. Tapi kita kena ingat, malaikat tu sendiri dicipta daripada cahaya. Hari ni teknologi baru jumpa satu teknologi, orang belah dada, operate, dia pakai cahaya juga. Apa cahaya tu? Dipanggil cahaya laser. Kan ada hari ni. Hari ni pun kalau sunat pun pakai laser, canggih. Tak gaduh Tok Mudin salah potong dah. Lah dulu ya berlaku dekat kampung kami Batu Ampar tu, ada kes satu. Dululah ni cerita lama, orang kampung cerita kat saya. Dulu dia kata ada satu budak salah potong terus. Nampak? Dan habis tak berzuriat ke mana. Kan? Tapi lah ni canggih lah, pakai laser. Sampai kadang-kadang tak rasa pun, tahu-tahu putus lah. Kan? Jadi tak pelik lah kalau zaman lah ni baru jumpa cara potong gunakan cahaya laser. Rupanya ni malaikat buat lama dah. Sebab malaikat tu sendiri dicipta daripada cahaya. Sehingga kan malaikat membelah dada Nabi sehingga tidak ada kesan. Dibelah dada Nabi tapi tak kesan, tak luka, tak berdarah-darah. Kalau belah ni mancut darah tak, malaikat buat tak ada. Tu hebat dengan kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi malaikat membelah dadanya, siapa? Rasulullah, membelah dada Nabi. Ada dalam kitab Kifayatul Muhtaj dikatakan start daripada bawah kerongkongan sini sampai ke sini. Dan memang hari ni orang buat postmortem ke apa, nak siasat mayat ke apa, dia dedah, dia belah dada tu macam tu. Rupanya mungkin juga mereka belajar kaji sains ni berdasarkan apa yang telah tertulis dalam hadis dan sebagainya daripada Rasulullah itu sendiri. Jadi dibelah dada, kan? Kemudian dibukakan, kemudian dikeluarkan hati Nabi. Hati di sini dengan maksud jantung. Keluar jantung, keluarkan jantung Nabi. Kemudian jantung tu sendiri pun dibelah lagi. Cuma dalam kitab ni dia tak cerita detail. Dalam kitab Kifayatul Muhtaj dia cerita detail. Buat keluar jantung, dibelah lagi jantung, dibuka, kemudian dicuci di dalam jantung tersebut untuk dibersihkan. Kat sini berhati-hati. Ini berkait pula dengan masalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana kata ulama, jangan sampai kita kata hati Nabi dibersihkan kerana hati Nabi kotor. Tidak. Hati Rasulullah tidak kotor, para Nabi tidak kotor hatinya. Kan? Kita kena jaga adab kita dengan para Nabi dan para Rasul. Itu disebut di dalam kitab Aqidatun Najin. Siapa-siapa yang menjelekkan atau menjatuhkan marwah ataupun hilang adabnya kepada para Nabi dan para Rasul, maka sepakat ulama kata jatuh kufur akan dia, jadi kafir. Jadi hati-hati, kan? Macam contoh yang selalu famous di media ni, cerita tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub kan diuji sakit. Boleh kita kata Nabi Ayub diuji Allah dengan sakit, tapi jangan melampau. Jangan sampai menjijikkan. Dia kata, jijik teruk Nabi Ayub sakit berulat-ulat apa semua. Jangan cakap gitu. Itu menjatuhkan adab kita pada para Nabi dan para Rasul. Seolah kita menjelekkan suatu keadaan yang ada pada Nabi dan Rasul. Sedangkan Nabi Rasul ni semua tubuh badan dia semua suci, semua mulia.
semua terbaik. Sebab Nabi, bukan sebarangan orang, kan? Nabi. Jadi gitu juga. Jadi jangan sampai kita kata Nabi dibelah dada kerana hatinya kotor. Tidak. Hati Nabi bersih. Malah kata ulama, hati Nabi dibersihkan, hati Nabi itu bersih dan dibersihkan lagi. Maksud macam tu. Hati Nabi itu suci, lagi disucikan. Jadi maksud bersihkan hati Nabi bukan sebab kotor, tapi lagi dibersihkan lagi, lagi ditakikkan lagi, lagi diperelokkan lagi dicantikkan lagi. Maksud macam tu. Cantik pada benda yang sudah cantik, tapi dicantikkan lagi. Macam tu. Bersih pada benda yang sudah bersih, tapi dibersihkan lagi. Macam tu maksud dia. Okey, jadi hati-hati, takut boleh sampai rosak akidah kita. Gitu. Baik. Tetapi hati kita tak macam hati Nabi. Hati kita kotor. Hati kita banyak masalah, kan? Jadi hati kita ni perlu dibersihkan. Macam mana nak bersihkan hati? Itu namanya tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Mencuci hati. Cuci hati nak kena belah dada juga macam Nabi? Tak. Kita nak cuci hati bukan belah dada, tapi belah kitab. Mana belah kitab? Mengaji. Dengan mengaji ilmu tasawuf khususnya, itu akan mencucikan hati kita, membersihkan hati kita, supaya buang sifat sombong, riak, ujub, takabur. Berkenaan soal hati ni, saya teringat kisah daripada Syekh Zaini. Untuk saya nak kongsikan, supaya moga-moga dapat mengambil iktibar untuk kita bersama. Atau Syekh Zaini, dia cerita, berdasarkan cerita dia lah. Dia ambil mana saya tak tahu, tapi ini cerita ni satu nasihat yang baik. Jadi kata Syekh Zaini, cerita ni pasal seorang wali Allah. Nama wali ni, nama dia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau orang biasa mengaji, biasa dengar nama ni. Nama ni popular. Sebab beliau ni bukan setakat wali biasa, tapi ketua segala wali. Dipanggil wali kutub ataupun Sultanul Aulia, ketua segala wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ni dia berjalan dengan anak murid dia, dalam 2-3 orang macam itulah, jalan. Jumpa satu orang yang tak terurus. Kelihatan macam-macam orang gila. Tak terurus, dengan rambut kusuk masai, baju compang-camping. Akhirnya Syekh pun bila sampai ke orang ni, Syekh tegur, bagi salam, Assalamualaikum. Tapi orang yang disangka gila ni diam, tak berkata apa, senyap, tak tahu. Akhirnya bila orang ni tak jawab salam, anak murid Syekh ni marah. Dia kata, kenapa kamu tak menjawab soalan guruku? Kata, guru aku bagi salam kan, kenapa tak jawab salam? Tiba-tiba orang yang disangka gila ni pun jawab, macam mana aku nak jawab salam kalau aku yang memberi salam dulu, kamu yang tak jawab salam aku? Pula dah, ini memang sah gila ni. Bila pula dia bagi salam, dia diam aja. Kan? Syekh yang bagi salam, tiba-tiba dia kata aku dulu bagi salam. Pula dah, kan? Tu kita jangan bertekak kalau dengan orang macam ni, kan? Memang tak sudah. Akhirnya Syekh faham dah maksud ni. Maknanya orang ni bukan orang biasa ni. Kan? Pelik dia cakap ni. Jadi Syekh kata dengan anak murid ni, kamu jalan dulu. Biar aku dengan dia nak bersembang. Jadi anak murid pun jalan ke depan jauh sikit lah. Jadi Syekh dengan orang ni saja. Tiba-tiba orang ni pun kata, orang ni dia tak panggil Syekh, dia panggil aku kau gitu je. Dia kata, aku nak tanya soalan kepada kamu ni. Aku nak tanya 3 soalan. Kata Syekh, ginilah, kalau aku boleh jawab, aku jawab. Kalau tak dia jawab, aku serah pada Allah lah. Kata Syekh, betul lah, bagus lah tu jawapan tu. Kemudian apa soalannya? Tanya Syekh. Maka orang yang disangka gila ni pun tanya. Soalan yang pertama, adakah Allah itu maha kuasa? Dia tanya soalan tu. Dengan laju pantas Syekh terus menjawab, naam, ya, mestilah Allah maha kuasa. Takkan Allah tak kuasa tak? Allah maha kuasa. Jawab. Okay, mudah. Nampak soalan tu macam senang kan? Kita boleh jawab, kan? Kita boleh jadi Syekh macam tu. Naik Syekh tu. Kan? Soalan kedua, tanya pula. Dah soalan kedua apa pula? Maka orang yang disangka gila ni pun tanya. Soalan kedua, adakah Allah itu maha kuasa? Soalannya sama, tapi kali yang kedua ni ditanya dengan lontaran suara yang agak tinggi sikit daripada yang tadi.
Tapi soalannya sama. Adakah Allah itu maha kuasa? Ditanya pada Syekh. Tapi bila sampai soalan yang kedua, Syekh tak terus jawab. Syekh diam lama sikit, berkerut habis dahi dia, muka dia jadi pucat tiba-tiba, muka Syekh. Akhirnya dengan perlahan dia jawab, ya, Allah memang maha kuasa. Tapi lambat jawab, tak macam yang tadi, yang pertama. Padahal soalan sama. Kemudian apakah soalan ketiga pula? Soalan ditanya, soalan yang ketiga, adakah Allah itu maha kuasa? Soalan sama juga, tapi kali yang tiga lagi tinggi suaranya daripada yang kedua. Soalan sama je, adakah Allah itu maha kuasa? Tapi sampai soalan ketiga, Syekh Abdul Qadir Jalani menggeletar tangannya, akhirnya jatuh rebah, pingsan. Bila pingsan, anak murid tengok, guru kita pingsan, berlari, terpa guru dia. Marah dekat orang tu. Kamu buat apa ni? Kamu cakap apa dengan guru aku sampai pingsan, dia kata. Orang gila tu buat tak tahu, jalan belah gitu je. Dia buat tak kisah. Jadi anak murid ni pun ambil guru dia, ambil air renjih-renjih atas muka. Sampai akhirnya guru dia pun sedar, terjaga. Bila sedar, anak murid pun tanya, ya Syekh, apa berlaku? Kami tengok Syekh sembang-sembang, dia tak tahu Syekh pingsan. Dia buat apa kat Syekh? Dia cakap apa sampai Syekh pingsan? Kata. Kita kalau orang sembang-sembang sampai kita pingsan, boleh jadi orang tu kata, kan, harga minyak naik lagi, orang pingsan kita. Jadi anak murid ni tanya, kan, ya Syekh, apa jadi? Kan, kenapa sampai pingsan ni? Apa jadi? Apa yang dia tanya ni? Kata Syekh pun ulang balik apa yang berlaku. Dia tanya pada aku, adakah Allah itu maha kuasa? Dia tanya, adakah Allah itu maha kuasa? Soalan pertama tu dia tanya, aku pandang dia sekadar orang gila. Kan? Orang gila ni, mana kata kalau macam kita lah juga, taraf ni kita pandang taraf rendah. Orang gila je dia ni. Orang gila ni makna kata orang tak mengaji mana lah. Kan? Bukan yang mana dia orang gila pergi mengaji, kan tak? Kan? Dia buat tak kisah. Jadi dia anggap orang ni macam orang jahil, orang gila. Jadi bila ditanya soalan adakah Allah maha kuasa, disangkakan soalan tu soalan yang sangat mudah. Orang yang jahil tanya, maka jawab mudah, laju. Yalah Allah maha kuasa. Kalau orang tanya kitanya tu, yalah Allah maha kuasa, laju jawab. Bila sampai soalan yang kedua, adakah Allah itu maha kuasa, aku baru faham apa maksud tersirat pada soalan tu. Sebab soalannya sama zahirnya, tapi batinnya berbeza. Maksud dia apa? Maksud soalan kedua, adakah Allah itu maha kuasa, jadikan aku seperti engkau. Itu maksud dia. Jadikan aku ni orang gila ni alim seperti engkau. Engkau ni orang alim, orang warak, orang hebat. Boleh tak Allah jadikan aku macam kau juga? Dia tanya soalan. Sebab tu Syekh lambat jawab. Syekh termenung sekejap. Betul lah kata, Allah maha kuasa, boleh jadikan siapa-siapa pun alim. Dan tu kita nak rasa kita hebat alim tang mana? Kita nak rasa kita hebat warak tang mana? Rajin buat ibadah apa semua. Kita buat jadi semua ni pun Allah buat. Dan Allah berkuasa untuk jadikan siapa-siapa pun kat luar sana jadi macam kita juga. Jadi warak, jadi rajin pergi surau. Tu. Siapa-siapa kat luar sana pun. Hatta orang kafir pun Allah berkuasa jadikan dia orang Islam beriman. Silap lebih iman daripada kita yang dah lama Islam baru lahir. Ingat? Tu Allah boleh buat semua. Sebab semuanya dengan kuasa Allah. Bukan kita. Kita hebat tang mana? Kan? Macam tu. Sampai soalan yang ketiga ditanya, adakah Allah itu maha kuasa? Soalan ketiga ni aku tak tahan. Sebab tu aku jatuh rebah pingsan. Kenapa? Apa maknanya? Maksud dia, adakah Allah itu maha kuasa menjadikan aku engkau dan engkau tu aku? Terbalik. Boleh tak? Boleh. Boleh tak Allah jadikan aku Syekh dan engkau tu pula orang gila? Terbalik. Tu aku takut sangat pada Allah sampai menggeletar tanganku, akhirnya aku jatuh rebah pingsan. Kan? Supaya ini jadi teladan pada kita hari ini, supaya jangan kita rasa kita ni hebat, ahli surau, bagus dah jadi ahli surau tu bagus, bukan kata tak bagus, tapi jangan pandang lekeh orang yang lain. Jangan pandang rendah pada orang lain. Orang lain yang tak hadir lagi solat jemaah dan sebagainya, kita doakan dia moga-moga hadir. Dan kita ajak dia.
Kadang-kadang kita pun tak pernah ajak dia. Kadang jiran sebelah kita buat tak pernah pun tanya dia. Jom jemput datang surau masjid, tak pernah ajak. Kan? Kita rasa kita, malah kita jeling pula dia. Tengok, apa nak jadi? Kata, ahli neraka ni asalnya. Oh, sedap dia bubuh orang pula. Dah soalan tanya balik pada diri kita macam cerita Syekh ni tadi, berkuasa tak Allah terbalikkan? Tiba-tiba orang yang kita nampak jahil tadi, tak buat ibadah, tak datang surau, terbalik dia rajin datang surau, kita pula jadi macam dia. Duk lepak, tak peduli. Jadi terbalik. Boleh tak boleh? Kuasa tak kuasa? Kuasa. Jadi kalau kuasa, fikir. Jadi tang mana yang kita hebatnya? Ni maksud. Yang kita boleh ambil iktibar. Sebab tu nak ceritanya, hati kita kena pandang hati aku kotor, kata kita. Dan usahakan kita untuk menyucikannya dengan cara, kalau Nabi nak dengan membelah dada, kita membelah ilmu, membelah kitab, mengaji, tazkiyatun nafs. Itu maksud tazkiyatun nafs, cuci hati. Bila kita cuci hati, baru kita nampak diri kita siapa. Kan? Aku bukan siapa-siapa, aku hanya hamba kepada Allah. Aku banyak kekurangan, aku banyak benda yang tak kena, dosa aku banyak. Mengakulah diri kita sebagai seorang pendosa. Kan? Sebab tu nak Allah sebut dalam Quran, nikmal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba-Ku yang banyak bertaubat. Banyakkan bertaubat. Kan? Walaupun kita rasa macam kita tak buat dosa, ngaku je kita ni banyak dosa. Sebab dosa tak semestinya zahir saja, dia ada dosa hati. Mungkin kita ni dah tak buat dah dosa zahir. Apa zahir? Makna perbuatan yang jelas. Kita tak minum arak, kita tak main judi, kita tak tikam nombor ekor, kita tak main perempuan, kita tak berzina. Tapi boleh jadi kita terdedah dengan dosa hati, maksiat hati. Ada ujub, ada takabur, ada riak, ada sum'ah, macam-macam. Bak kata Tok Guru kami, nak bersawang habis di dalam hati kita. Tu kita kena takut. Jadi sebab tu kita kena banyak bertaubat kepada Allah. Terus menyangkakan diri kita ni, aku ni seorang pendosa. Sedang Nabi yang maksum, tak ada dosa, paling tidak pun Nabi 70 kali beristighfar pada Allah setiap hari. Tu Nabi, dah kita lebih lagi lah. Dan kena banyak memandang diri, bukan memandang orang lain. Baik. Kemudian dikeluarkan hati Nabi untuk dibersihkan. Bila dah dibelah macam tu, budak-budak lain tengok, ni belah sungguh, bukan belah main-main. Orang lain nampak dada Nabi dibelah, bawa keluar pula jantung. Dah budak-budak tengok rasa macam mana. Berlari saudara susunya. Anak-anak Halimatus Sa'diyah berlari, takut. Berlari tu dengan mana takut? Takut tengok Nabi kita Muhammad SAW kena belah. Tapi waktu ni kita kena faham, orang tak tahu bahawa Nabi Muhammad tu Nabi, sebab belum lagi dilantik jadi Nabi. Dilantik jadi Nabi secara rasminya pada umur 40. Sedangkan ni belum lagi, ni masih lagi budak. Jadi siapa sangka benda pelik yang berlaku ke atas Nabi, dibelah dadanya oleh seseorang. Akhirnya berlarilah budak-budak ni memberitahu kedua ibu bapanya di rumah. Siapa kedua ibu bapanya? Halimatus Sa'diyah, mak dia, dan juga suami dia. Maka berlari-lari kedua orang tua itu, Halimatus Sa'diyah dengan suami dia, berlarilah untuk menyelamatkan Nabi. Bila dengar anak dia kata ni, Muhammad kena belah, Muhammad kena belah, ada orang datang belah dada dia, ya Allah, terkejut lari nak pergi terpa Nabi kita, nak selamatkan. Dengar sebab ada orang pergi belah dada Nabi. Tetapi ketika mereka sampai, segala-galanya telah selesai. Sampai-sampai tengok, tak ada apa-apa dah. Malaikat pun dah tak ada, Nabi duduk seorang-seorang senyap situ. Tak jadi apa-apa. Jadi mereka pun peluk Nabi apa semua, dalam keadaan takutlah, pucat. Mereka mendapati muka Nabi pucat. Pucatlah sebab Nabi macam kita tak? Sebab tu kita kena faham, Nabi adalah manusia, al-a'radul basyariyah. Maknanya sifat-sifat manusia itu tetap ada pada Nabi. Nabi bukan malaikat, Nabi manusia. Maknanya bila manusia, Nabi ada perasaan, ada sedihnya, ada gembiranya, ada rasa takutnya. Itu normal sebagai seorang manusia. Cuma kita kena faham, walaupun Nabi itu adalah manusia seperti kita, tapi kena ada adabnya supaya kita pegang. Nabi memang manusia, tetapi manusia luar biasa. Kita manusia, tapi kita manusia biasa. Itu beza. Kita manusia biasa, Rasulullah manusia luar biasa. Jangan sampai akhirnya kita anggap Nabi dengan kita ni lebih kurang, sama je. Tak boleh. Langgar adab. Baik, mereka mendapati muka Nabi pucat. Jadi Nabi takut juga.
dan kedua-duanya memeluk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah pulang ke rumah, kemudian dibawa balik ke rumah, maka berkatalah suami Halimatus Sa'diyah, "Hai Halimah, aku bimbang kalau anak ini terkena sesuatu." Dia pun bincang suami isteri. Suami ni bagi tahu kat isteri dia, Halimatus Sa'diyah, "Aku risaulah kalau budak ni kena apa-apa ke, ada orang belah dada dia. Jadi sebelum terjadi apa-apa, pulangkanlah ia kepada keluarganya." Kan? Akhirnya suami dia pun bagi cadangan, kata, "Aku takut ni dia ni kena apa-apa ke, baik kita bagi balik je. Kan nanti kalau jadi apa-apa, kita pula dipersalahkan nanti." Takut jadi macam tu. Akhirnya dipulangkan. Lalu mereka mengambil keputusan memulangkan Nabi kepada ibunya Aminah. Okey, bila kita baca sirah Nabi macam ni, jangan kita faham bahawa perkara yang terjadi tu seolah-olah macam perkara yang tak disangka. Bukan. Perkara yang berlaku ni semua dalam ketentuan Allah dah. Maknanya belah dada tu Allah juga, dan yang menyebabkan Halimah pulang balik Nabi kepada pangkuan ibunya pun memang dari segi asbab, kerana takut apa-apa jadi kat Nabi sebab peristiwa belah dada ni. Itu asbabnya saja. Tapi dari segi hakikatnya memang sudah sampai tiba masanya untuk Nabi kembali kepada ibunya. Kita kena faham itu. Sebab tu kena faham syariat dan hakikat. Cerita tu syariat, tapi hakikat sebenar segala-galanya dalam ketentuan Allah belaka. Semua Allah dah tentukan siap. Okey. Jadi dipulangkanlah Nabi kepada ibunya Aminah. Lalu Aminah pun berkata, "Mengapa engkau pulangkan anak ini?" Maksud tanya mengapa engkau pulangkan anak ini, adakah anak ini ada buat masalah? Jadi takut anak ni ada apa-apa masalah ke, sebab cepat nak pulangkan, kan? Gitu. Bukanlah mak Nabi tak nak Nabi, mak Nabi sayanglah Nabi, maknya sendiri, anaknya sendiri. Cuma ditanya kenapa engkau pulangkan anak ini, kerana khawatir anak ini ada menyusahkan dia ke dan sebagainya. Gitulah. Tapi tidak, sebenarnya Nabi tidak pernah menyusahkan siapa-siapa. Sehingga baca dalam kitab-kitab sirah, waktu ibu Nabi mengandungkan Nabi, sehingga kan ibu Nabi tak sangka yang ibu Nabi ni sedang mengandung. Kerana tak terasa beratnya menanggung Nabi di dalam perut kandungannya. Kan? Tak terasa berat. Sehingga tak tahu yang bahawa rupanya dia sedang mengandung. Ibu Nabi tak tahu. Sehinggalah khabar datang dalam mimpi ibu Nabi. Datang. Diriwayatkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji, 9 bulan 9 bulan tu ada 9 orang Nabi datang dalam mimpi. Yang pertama Nabi Adam datang bagi tahu bahawa engkau sedang mengandungkan seorang kekasih Allah, seorang Nabi Allah. Barulah ibu Nabi tahu bahawa yang dia sedang mengandungkan seorang budak. Kalau tidak, dia pun tak tahu. Nak cerita apa maksud? Maksudnya Nabi tak pernah menyusahkan mak dan ayah Nabi, hatta dalam perut kandungan lagi. Tak payah kata keluar nanti, dalam perut lagi tak pernah menyusahkan. Kita dalam perut dah menyusahkan dah. Tendang sana, tendang sini. Ada mak, kan? Jak mak ni tak selesa nak tidur apa sebagai, keluar lagi kan? Nak ceritanya itu maksud kita dengan Nabi tak sama. Jauh. Kan? Itu dia. Baik. Jadi tidakkah engkau meminta supaya ia bersama-samamu? Aminah pun tanya, bukankah engkau yang nak anak ni duduk bersama-sama dengan engkau? Lalu Halimah menceritakan apa yang berlaku. Jujur, Halimah pun cerita benda yang benar, apa yang berlaku. Setelah didesak oleh Aminah, Aminah tanya-tanya, kenapa kau pulangkan ni, cepat sangat pulang, ada apa sebenarnya, cuba cerita. Akhirnya Halimah pun ceritalah pasal belah dada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya menceritakannya. Lalu bonda Nabi pun bertanya, ibu Nabi kita bertanya, adakah kamu bimbang kalau anak ini dirasuk syaitan? Kenapa ni? Kamu takut ke? Takut yang belah dada dia tu setan ke? Sehingga kan kamu takut anak ni dirasuk setan? Macam tu soalan dia. Jawab Halimah, ya. Sebab Halimah mana tahu yang datang tu malaikat, kan? Jadi dia kata, yelah, aku takut jadi macam tu lah, kata Halimah. Lalu bonda Nabi menegaskan, ibu Nabi pun menegaskan, tidak sekali-kali. Anak ini tidak akan dapat dirasuk oleh syaitan.
Bagaimana kalau aku ceritakan kepadamu berkenaan dengannya? Kenapa mak Nabi begitu yakin? Tadi kan khabar dah. Masa mengandungkan Nabi pun mak Nabi tahu dah. Sehingga kan dalam riwayat kata 9 bulan tu, setiap bulan tu seorang Nabi datang. Nabi Adam, Nabi Musa, macam-macam Nabi datang. Datang bagi tahu bahawa dalam kandunganmu ini adalah Nabi Allah, kekasih Allah. Mana mak Nabi tahu dah. Sebab tu mak Nabi begitu yakin. Dia kata tidak sama sekali anak ini tidak akan dirasuk oleh syaitan. Maksudnya tidak akan dimasuki oleh syaitan. Syaitan tak boleh masuk dalam dada dia, dalam hati dia, tak boleh. Kita boleh. Dan tu. Syaitan ni dia masuk kat mana? Ni ulama-ulama fiqh jawab. Syaitan dia masuk dalam badan kita melalui rongga-rongga yang terbuka. Antaranya telinga, mulut, hidung. Apa saja ada rongga yang terbuka, dari situ dia boleh masuk. Dan dia akan duduk di mana? Dia akan duduk di saluran-saluran darah. Sebab tu penyakit angin ahmar, sakit jantung, jantung tersumbat ke, darah tinggi ke, memang dari segi zahir itu penyakit yang zahir, tapi kadang-kadang ada kaitan sama dengan alam sana, dengan alam gaib sana tu. Maka di samping kita makan ubat doktor ni, ikhtiarkan juga berubat secara ruqyah, perubatan Islam. InsyaAllah, mana tahu dengan izin Allah boleh sembuh. Sebab ada kes-kes yang berlaku begitu. Bila cek tengok darah normal okey, tapi dia jadi sakit je, jadi pening, jadi masalah, darah macam tak sampai je, jadi lemah badan. Cek-cek balik rupanya ada something. Sebab tu kadang orang perempuan dia suka kacau orang perempuan. Kan? Kadang banyak ada muslimat dia tanya saya. Dia kata, "Ustaz, saya ni kalau ambil wuduk, asal nak semayang je nak terkentut. Asal nak semayang je nak terkentut. Selalu berlaku. Selalunya orang perempuan kena. Sebab orang perempuan ni sifat dia lemah. Jadi jin setan ni senang ganggu dia. Jadi asal nak semayang dia nak terkentut. Dia macam mana ni, Ustaz?" Akhirnya saya rujuk juga ustaz yang pakar dalam bidang-bidang kesetanan ni. Bidang-bidang ni lah, bidang-bidang alam jin ni. Kan? Saya tanya dia, rupanya memang sebab setan tu duduk dekat dalam tu. Bila dia ambil uduk, setan ni menggelabah. Sebab air uduk ni suci. Lagi-lagi pula bila dia angkat tabir nak semayang, setan ni takut nak lari keluar. Jadi dia akan lari keluar ikut lubang najis. Sebab apa? Najis kan kotor. Dia duduk tempat kotor. Kan? Dia akan lari keluar kot situ. Bila lari keluar kot situ, kita terasa seperti nak kentut. Sebab yang lalu tu dia. Lepas tu dia keluar tu. Kan? Lepas tu kita pun batal, kita pun ambil uduk semula. Lepas batal tu dia masuk balik. Ambil uduk dia keluar balik. Macam tu. Jadi kena orang cakap apa, mujahadah, dan kena ikhtiar pergi merawat lah. Itu maksudnya ada gangguan tu. Betul. Kalau orang jadi macam tu, kalau ada orang rumah ke jadi macam tu, itu pergilah ikhtiar pergi jumpa ustaz-ustaz ruqyah ni ke apa ke, pergi try merawat. Boleh jadi ada gangguan. Cuba tanya mimpi dia. Selalu antara ciri-ciri orang yang kena gangguan ni, dia mimpi jatuh tempat tinggi, jatuh air terjun ke, jatuh bangunan ke, dia rasa dia macam dia jatuh. Lepas tu tersedak. Tengok tidur punya. Kalau mimpi jatuh tempat tinggi, itu sah-sah memang ada gangguan. Ada gangguan dalam diri dia. Ada jin ke, ada apa ke, saya tak tahulah. Tapi pergi ikhtiar merawat. Sebab ini senarai-senarai daripada ustaz-ustaz yang bahagian ruqyah ni bagi tahu kat saya. Mimpi rumah buruk, dia kata. Mimpi kubur, mimpi benda busuk. Itu semua ciri-ciri dia tu. Mimpi orang bagi barang. Orang bagi barang ni saka selalunya. Bagi baby ke, atau menyusukan baby, atau dia bagi keris, dia bagi apa-apalah. Kalau dia bagi, jangan terima. Kalau kita terima dalam mimpi, bererti terima dalam zahir. Maknanya kita dah sah menerima benda tu. Benda tu dia akan duduk dengan kita pula. Kadang benda ni bila orang tuan dia mati, dia tak ada tuan. Mula dia cari, dia akan cari dia punya keturunan orang tu, anak dia cari. Dia cari tu, dia datang dalam mimpi. Mimpi ni sebenarnya bukan sekadar mainan tidur. Dia mimpi ada juga yang mainan tidur, tapi kadang-kadang ada mimpi yang ada makna. Sebab tu ada ulama nama dia Ibnu Sirin. Dia karang satu kitab tafsir mimpi. Sebab mimpi ada makna. Lagi-lagi kalau mimpi yang berulang berkali-kali. Kalau mimpi yang sama, makna mimpi tu ada mesej, ada sesuatu dia tu.
Ingat betul-betul mimpi tu, pergi cari tok-tok guru ulama besar sikit, tanya dia, cerita balik mimpi tu kat dia. Nanti dia tafsir, dia cerita apa maksud mimpi tu. Mimpi-mimpi, rupanya Syekh pun kata, awak ni akan dapat sesuatu, kata. Dapat apa? Bini seorang lagi. Rasa nak mimpi lagi tak? Kan, itu contoh kan? Tiba-tiba dapat tafsir-tafsir mimpi, benda lain pula. Baik. Aduh. Mana dia hilang. Lalu bunda Nabi menekankan, tidak sekali-kali anak ini tidak akan dapat dirasuk oleh syaitan. Bagaimana kalau aku ceritakan kepadamu berkenaan dengannya? Jawab Halimah, ceritakanlah. Halimah pun tanya, ceritalah. Lalu bunda Nabi menceritakan, sesungguhnya ketika aku mengandungkan Nabi, aku bermimpi cahaya keluar dariku. Nabi dia mimpi cahaya keluar daripada badan dia. Sehingga menerangi istana-istana di Busra dan negeri Syam. Negeri Syam tu di sebelah Syria. Terang sampai ke utara. Syam ni belah utara. Mana terang sampai ke utara. Terang masuk utara dengan makna jauh. Sebab dulu Syam ni tempat yang famous, orang berniaga dan sebagainya. Jadi terang jauh sampai ke sana. Maknanya terangnya dakwah Nabi sampai ke seluruh pelosok dunia. Kita tengok hari ni, mana ada tak ada tempat yang tak ada orang Islam. Pergi mana? Jepun ada orang Islam. Jepun ada orang Islam. Afrika ada orang Islam. Islam ada di mana-mana. Cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku melahirkannya, berlaku perkara yang aneh, di mana kedua tangannya terhampar di lantai, sedang tiba-tiba kepalanya mendongak ke langit. Ini apa nama, kita boleh pegang. Ini ada riwayat, memang banyak saya baca kitab sirah lain pun sebut benda yang sama. Nabi ni bila keluar daripada perut mak dia, Nabi dalam keadaan macam orang merangkak gini, tangannya letak di tanah, kepalanya dongak ke langit gitu. Dalam keadaan baby tu, Nabi kecil gini, dongak langit. Kita ada siapa-siapa sini lahir macam tu? Kita bangun. Tak ada. Kita terlentang wek gitu. Nah, malah setengah riwayat kata Nabi berkata-kata masa keluar perut mak dia tu, lahir, Nabi bercakap. Nabi kata alhamdulillah. Kan? Ada banyak riwayat lah. Ada yang kata Nabi sebut alhamdulillah. Ada yang riwayat lain ada juga Nabi sebut perkataan lain. Ada yang riwayat yang kata Nabi sebut lafaz macam dalam kita punya doa iftitah, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang kata begitu, wallahu alam. Tapi semuanya ada riwayat-riwayat ni di dalam kitab-kitab sirah. Okey? Gitu. Tapi tak usah pelik lah. Kata pelik takkan boleh bercakap lah. Boleh bercakap apa? Kuasa Allah. Boleh tak Allah nak buat siapa-siapa boleh bercakap walaupun baby? Boleh lah. Jangan membataskan kuasa Allah. Allah maha kuasa. Allah boleh buat apa saja. Tak yang kata baby boleh bercakap, tiang Allah boleh buat bercakap. Nanti di hari akhirat kita semua belajar kan, di hari kiamat nanti anggota badan kita akan berkata-kata. Tangan ni boleh bercakap. Kita tak boleh nak bohong lah. Mulut kita kena tutup. Tangan ni akan mengaku, ya Allah, dia pegang ini, pegang ini. Kaki ni akan cakap, ya Allah, dia berjalan ke tempat ni, tempat ni. Kita pun fikir, pelik lah. Nak pelik apanya? Kuasa Allah. Allah boleh buat apa saja. Macam kemarin saya ceramah dengan Ustaz Syahir Hassan, kan? Lepas tu dengan forum Ustaz Syahir Hassan, lepas tu dengan Iwan Syahman yang dulu Raja Dandut tu. Lah ni bukan Raja Dandut dah dia, Raja Nasyid dah dia. Dia tak dandut dah. Tapi dia bagi teka-teki. Bagus kat dia tu. Dia bagi teka-teki. Dia kata dia cerita pasal sahabat Nabi, kan? Nabi cerita pasal nanti di hari akhirat ada orang yang berjalan dengan mukanya. Jadi sahabat pun tanya, macam mana nak berjalan dengan muka, kata. Seperti mana Allah buat orang tu berjalan dengan kaki, Allah juga, Allah yang sama berkuasa untuk buat orang berjalan dengan muka. Lepas tu dia buat teka-teki. Apa binatang makhluk dekat dunia ni yang berjalan dengan muka? Cuba jawab. Saya dah dapat dah malam tu. Sebelum tu saya pun tak tahu benda apa, saya mikir lama. Jalan dengan muka jalan. Jawapan dia apa? Siput babi. Tak jadi, nanti kita tengok. Kan muka dia ngesot tu.
Nak maksudkan apa? Sebab tu apa yang saya nak maksudkan, semua Allah cipta ni ada hikmah, bukannya saja-saja. Sehingga kan tak ada satu pun ciptaan Allah itu sia-sia. Sebab tu Allah suruh kita perhati, kemudian kita fikir, tengok. Ini boleh ngau ke? Ada orang kata nak jalan macam mana kalau tak ada kaki? Dah ular jalan macam mana tak ada kaki? Ular tak ada kaki tapi berjalan tak ada? Jalan. Tu maksudnya Allah berkuasa apa saja. Boleh menjalankan, apatah lagi nak kata budak baby Allah boleh buat berkata-kata. Jadi tak usah pelik lah. Hati-hati dengan puak-puak Wahabi ni. Dia mula dia kata merepek lah, baby boleh bercakap. Apalah merepek pula. Kalau kamu hadkan kuasa Allah, memang kamu kata merepek. Tapi kalau kamu faham Allah itu maha kuasa, boleh buat apa saja yang dia kehendaki, tak usah pelik lah. Allah boleh buat apa saja. Gitu. Mana dia? Sesungguhnya aku mengandungkannya, aku bermimpi cahaya keluar dariku sehingga menerangi istana-istana di Busra dan negeri Syam. Aku mengandungkannya dalam keadaan yang sungguh ringan. Nanti macam saya tadi sebut. Ibu Nabi kandungkan Nabi dalam keadaan yang sungguh ringan. Maksud ringan, tak terasa. Tak terasa bahawa macam ada kandungan. Kalau perempuan orang yang mengandung, dia tahu macam mana nak tanggung berat, perut tu nak bawa apa semua. Tapi mak Nabi tidak. Ketika aku melahirkannya, berlaku perkara yang aneh di mana kedua tangannya terhampar di lantai, sedang tiba-tiba kepalanya mendongak ke langit. Janganlah bimbang, bawalah ia bersamamu. Kemudian kata mak Nabi, tak usah kamu takut, bawalah anak ni bersama kamu. Kemudian dipulangkan balik. Dalam cerita ni maksudnya mak Nabi serahkan balik Nabi dekat Halimatus Sa'diyah balik. Maka tinggallah Nabi buat beberapa tahun lagi bersama-sama Halimatus Sa'diyah. Dan akhirnya Nabi pun kembali duduk dengan Halimatus Sa'diyah dalam beberapa tahun, sehinggalah Nabi dah mula besar sikit. Barulah dipulangkan semula kepada ibu baginda Nabi SAW. Sesungguhnya peristiwa pembedahan yang berlaku itu dan berlaku juga ketika Isra' dan Mi'raj itu akan sambung pada kuliah yang akan datang, insyaAllah. Cukup lah tu. Ya tak? Itu kita sambung muka surat 42 perenggan bawah sekali. Itu sambung akan datang. Akan datang tu bila tak tahulah. Ustaz asyik tak datang ni kata. Akan datang. InsyaAllah. Anda bertembung. Dia ni tengah urus pondok sendiri pula. Lagi padat lah masa kan, nak urus pondok apa semua. Doa-doakanlah moga-moga dapat istiqamah, insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu yang dapat saya kongsikan dan sampaikan kepada kita bersama pada malam ni. Moga-moga kalau tak banyak, sikit pun jadilah mendapat manfaat daripada kisah baginda Nabi. Paling pandai tidak menambahkan rasa cinta dan kasih kita pada Nabi kita Muhammad. Orang dulu-dulu kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Kalau tak kenal Rasulullah, tak cinta kat Rasulullah. Nak kenal ni macam mana? Kenal akan kisah hidup baginda Nabi itu. Moga-moga dengan kisah hidupnya dapat kita aplikasikan dalam kisah hidup kita. Moga-moga kisah hidup kita dan kisah hidup Nabi ada persamaannya, sehingga layaklah kita bersama-sama Nabi di dalam syurga Allah nanti di hari akhirat, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.